Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini, cikgu akan menerangkan tentang lompat jauh. Okey, lompat jauh juga dikelaskan di dalam kategori cara padang. Sejarah, lompatan pertama yang dilakukan adalah sejauh 7.05 meter oleh Chinua, iaitu seorang atlet dari Sparta. Teknik dan gaya lompatan yang dilakukan adalah berbeza daripada lompatan pada masa kini. Gaya-gaya lompatan lompat jauh. Yang pertama, teknik lompat jauh gaya layar. Yang kedua, teknik lompat jauh gaya gantung. Yang ketiga, teknik lompat jauh gaya kayuh. Lompatan gaya layar. Okey, seperti yang anda lihat di gambar ini. Yang kedua, lompatan gaya gantung. Seperti tergantung di udara. Lompatan gaya kayuh. Okey, sebelum mendarat itu peserta akan gerakan kaki itu seperti berkayuh. Okey, sebelum mendarat. Semua gaya atau teknik lompat jauh boleh dibagikan kepada 4 fasa. Okey, yang pertama lari landas, iaitu lari menuju papan lonjak. Yang kedua lonjakan, melompat dari papan. Yang tiga, layangan, badan berada di udara. Yang keempat, mendarat, iaitu sentuhan bahagian badan di tempat mendarat. Okey, kawasan lompatan lompat jauh. Okey, ini merupakan kawasan lompatan lompat jauh. Ini lorong larian. And then ini ialah kawasan pendaratan. Okey, selalunya kawasan pendaratan ini diletakkan pasir. Okey, supaya kaki tidak cedera ataupun mudahlah untuk membuat pendaratan. Prinsip asas lompat jauh. Tujuan utama lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan yang maksimum. Jarak ini dihasilkan dengan larian yang pantas dan disusuli dengan lonjakan yang cukup kuat dan tinggi. Seorang pelompat yang handal ialah untuk mencapai jarak lompatan yang maksimum. Larian yang pantas dan lonjakan yang kuat boleh mempengaruhi jangka masa pelompat berada di udara. Kedua-dua fasa ini akan menyebabkan pelompat bergerak mengikut satu lingkungan parabola di mana jarak lompatannya dapat ditentukan. Sebenarnya gaya badan di fasa layangan adalah untuk mengimbangkan badan dan untuk membolehkan pelompat membuat persediaan untuk mendarat dengan selamat dan juga berkesan. Peraturan am. Okey, jika terdapat lebih daripada 8 orang peserta, setiap peserta diberi 3 kali percubaan lompatan. Hanya 8 peserta yang terbaik akan diberi tambahan 3 kali percubaan mengikut susunan terbaik berdasarkan pencapaian. Jika terdapat 8 peserta atau kurang, mereka diberi 6 kali percubaan. Setiap peserta diberi masa 1 minit untuk melakukan lompatan. Sebarang keputusan seri dirujuk kepada lompatan kedua terbaik. Jika masih sama, rujuk lompatan ketiga terbaik. Jika lompatan diukur dari sentuhan pasir terdekat dengan bahagian penghujung, jauh lompatan diukur dari sentuhan pasir terdekat dengan bahagian penghujung papan lonjak. Peraturan asas. Okey, lompatan peserta dikira gagal jika dia melakukan perkara berikut. Okey, yang pertama, menyentuh kawasan hadapan papan lonjak dan meninggalkan kesan dengan mana-mana bahagian badannya ketika melompat atau ketika cuba melompat. Yang kedua, semasa mendarat, seluruh badan pelompat berada di luar kawasan mendarat. Pelompat dibenarkan melonjak sebelum sampai di papan lonjak. Kaki lonjak tidak semestinya menyentuh tepat di atas papan lonjak. Jarak lompatan diukur daripada kesan atau tanda yang terdapat di kawasan mendarat. Ukuran yang dibuat adalah mengikut jarak di antara papan lonjak dengan kesan mendarat yang terhampir. Okey, latihan untuk lompat jauh. Okey, yang pertama berlari sejauh 20 hingga 30 meter. Yang kedua melompat melipasi halangan. Ketiga lompat ketinting dan melompat anak sungai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.